inspirasi, inforia, Islami, semuanya diiki. Ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata syirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala 'indahu sab'a mirat as'alullah al-'azim rabbal 'arshil 'azim an yashfiyaka illa 'afahu Allah min dhalika al-marad. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu ia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang maha besar, Tuhan Arasy yang agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. Amsalna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
semua produk dan perkhidmatan pelancongan mesra Muslim di Malaysia sempena Islamic Tourism Month dari 21 Ogos hingga 17 September dan menangi hadiah-hadiah menarik dengan menyertai Islamic Tourism Month TikTok Challenge. Untuk maklumat lanjut, layari www.itm203.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2023 dianjurkan oleh Islamic Tourism Center. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Aklah kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmal Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmal Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad tertaluk kepada terma dan syarat. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman.
sabar pasti kan berjaya. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik, Tuan. Sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli 1 percuma 1 untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik, Tuan. Kami aktifkan. Pakej Rose, beli 1 percuma 1 aktif. Pakej Daily, beli 1 percuma 1 aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli 1 percuma 1 aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli 1 percuma 1 khas untuk anda. Anda beli 1, kami berikan 1 lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli 1, dapat 2. Beli 2, dapat 4. Beli 3, dapat 6. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permaran syarat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Pagi yang indah, disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran, topik pagi, inspirasiku, analisis, kesihatan, generasi, topik Jumaat dan minda Islam. Semuanya dalam warna pagi bersama Lulu dan Bian dari 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, inspirasi, euforia Islami. Kuching 93.7 FM. Experts believe exercise releases chemicals in your brain that make you feel good. People who exercise regularly feel more energetic throughout the day, sleep better at night, have sharper memories, and feel more relaxed and positive about themselves and their lives. Exercise also keeps the brain and your other vital organs healthy. Experts say most people should do about 30 minutes exercise at least 5 days a week. Exercising doesn't just mean doing sport or going to the gym. Try to make physical activity that you enjoy as part of a day, such as walks in the park, gardening, cleaning the house, washing the car, use stairs instead of elevators, make a neighborhood bike ride, or taking a class in martial arts. Make exercise a fun part of your everyday life. This mental health care message is brought to you by IKIM. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, inspirasi, euforia Islami. Rawatan yang berharga, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Agensi Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM, alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama para pendengar, alhamdulillah untuk petang ini hari Khamis kita membawa untuk anda rancangan Imanunah Iman kami secara langsung insya-Allah di YouTube IKIM Media, dan insya-Allah bersama para pendengar kita akan buka ruang dan peluang untuk anda
boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, Alhamdulillah, kita akan bersama tamu untuk rancangan Imanuna bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair insya-Allah. Terima kasih, Doktor, masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini, dan insya-Allah bersama Doktor kita ada kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta bersama untuk kita nak sambung kembali sama-sama pencerahan dari bahagian kedua untuk Al-Aqidah Al-Wusta. Alhamdulillah, kita dah separuh dah untuk kitab itu. Dan untuk bersama para pendengar, jangan lepaskan peluang, ada diskaun yang menarik untuk anda bila kita dapatkan kitab terjemahan kitab ke arah pemerkasaan Aqidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Boleh hubungi pegawai pemesaran kami, Encik Johari, di 01923804666. Dan untuk bersama petang ini bersama Doktor, kita akan sambung kembali Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk petang ini kita akan masuk untuk mukaddimah kitab tersebut. Dan bersama Doktor sebagai mukaddimah, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada petang yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita, kitab bukan meneruskan, iaitu memulakan kitab yang baru, iaitu kitab Al-Muqaddimat Al-Aqidah Al-Wusta. Kitab Al-Aqidah Al-Wusta yang terkandung di dalam buku yang baru diterbitkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia ini, di mana Al-Aqidah Al-Wusta, versi Arab dia berada pada muka surat 233, dan versi terjemahan tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka di muka surat 187. Dan insya-Allah bagi Aqidah Wusta ini kita kena slowly, sebab dia sedikit advance tapi belum advance. Dia wusta, dia pertengahan. Dengan harapan insya-Allah kitab ini menjadi manfaat bagi kita semua sebagai umat Islam, berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah dan berpegang teguh dengan manhaj yang sederhana. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, apabila kita masuk kepada kitab Al-Aqidah Al-Wusta, kita mulakan insya-Allah muka surat 233. Yang sedang memandu boleh fokus di jalan, yang ada di rumah boleh buka kitab. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila kita menyebutkan basmalah, kenapa muallif atau pengarang kitab ini berkata Bismillahirrahmanirrahim? Kerana berdasarkan pada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kullu amrin dzibalin, semua perkara yang ada kebaikannya, la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, fahuwa atta, fahuwa ajzam. Macam-macam versi. Ia adalah kosong, dia adalah terputus, dia adalah
yakni cacat dan lain-lain. So ini adalah menunjukkan bahawa kita disunatkan untuk membaca bismillah pada semua perkara yang ada kebaikannya, ada reward dia, ada balasan dia. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Misalan dia bagi pengarang kitab ini iaitu Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dia memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana mengarang kitab, mengarang ilmu, menulis ilmu yang isinya adalah ilmu yang bermanfaat, yang baik. Ini benda yang baik, yang ada kebaikan dia, ada balasan dia, ada reward dia. So dia memulai buku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim agar supaya mendapat keberkatannya, mendapat iaitu reward daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pula jadi selain daripada mengarang kitab, kitalah, kerana kita pada hari ini akan melakukan perkara yang baik, iaitu membaca. Ini hadirin wal hadrat hafizakumullah, iaitu akan membaca kitab ini, mengaji kitab ini. Berarti dia adalah perkara yang baik, maka dia akan memberikan reward, betul, akan memberikan suatu balasan yang baik. Maka kita memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga tuan-tuan dan puan yang ada di rumah atau yang ada di jalan, yang berada dalam destinasi, kembali ke rumah masing-masing, kembali ke rumahku syurgaku. Maka tuan-tuan dan puan semua juga ingat, setiap kali buat perkara yang baik, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, menolong baca bismillah, angkat benda yang baik baca bismillah. Sebab itu kita perbanyak dengan membaca bismillah. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Lalu disyarahkan atau diterangkan makna Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita kata Bismillahi, ini sebenarnya dia kalau literal lafaz tersebut kita kata dengan nama Allah, titik. Tapi secara takdir itu adalah kalau kita uraikan kalimat Arab itu secara zahir, dia menyimpan suatu jumlah atau suatu statement yang datang sebelumnya, iaitu kalau pengarang kitab ini iaitu Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dia akan berkata, ai abtadi'u fi ta'lifi hadzal kitabi Bismillahirrahmanirrahim, iaitu aku memulai dalam mengarang kitab ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah dia, muallif. Lalu kita yang mengaji, berarti dia seolah-olah menyimpan kata aku memulai mengaji kitab ini Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu dia. Jadi bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain, dia ada perbahasan metafora, perbahasan jumlah yang dibuang, yang dikira-kirakan, sama sahaja. InsyaAllah setelah ini kita akan syarahkan tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas mukadimahnya, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda tersetia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kita terus berdoa kerana doa itulah takarrub seorang hamba kepada Allah. Ya, sebab kalau kita tengok doa, ya, sebab doa ni maknanya minta pada siapa? Minta pada Allah. Dan kita minta Allah berkenan
Seorang hamba bila dia tidak berdoa dan dia tak nak minta pada Allah, itulah jauhnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berbeza dengan kita. Kita rimas kalau orang mula minta derma, minta tolong. Allah sekali dua tak apa, tapi banyak kali mula rasa rimas. Kita tak suka orang minta sebab kita sama-sama fakir. Yang fakir minta pada fakir. Tetapi Allah menjadikan doa itu takarrub. Bila kita minta pada Allah, itulah takarruban kita, penghampiran kita pada Allah. Dan apatah lagi bila kita menyebut nama Allah dalam doa kita. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM sudah boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Dan bersama, alhamdulillah, masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang masih membincangkan tentang Kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk petang ini, kita akan bersama untuk Muqaddimah Kitab Al-Aqidah Al-Wusta bersama Doktor. Dan kita telah dengarkan tadi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada tafsiran untuk petang ini bersama Doktor tentang Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datin Hana. Sekarang kita teruskan, iaitu tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi iaitu dengan menyebut nama Allah. Jadi kita memulai sesuatu itu dengan menyebut nama Allah. Kalimat Allah ini di dalam Islam ada dua pandangan. Satu yang memandang ia adalah unik. What do you mean by unique? Unik ini bermaksud iaitu kalimat Allah ini dia bukan mustaq, iaitu tidak dicetak daripada mana-mana kalimat atau root word. Jadi dia bukan seperti contoh dia kita kata perkataan iaitu misalnya Rahman. Rahman ni dari perkataan rahimah. Dengan rahimah itu maksud dia belas kasih. Dari perkataan fi'il madhi, rahimah telah belas kasih. Rahman, kan contoh dia. Ini adalah ada root word dia. Dia mushtaq, dia tercetak daripada kalimat yang lain. Tapi Allah menurut satu pendapat dia tidak tercetak. Means dia unik. Dan sebab itu kalimah Allah ni dipanggil dengan Ismul Jalalah, iaitu nama Allah yang maha tinggi. Okey. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa Allah ini adalah tercetak.
Mushtaq. Mushtaq tu maksud dia tercetak. Tercetak daripada apa? Ilahun bermaksud Tuhan. Dimasukkan alif lam, maka lalu diisbahkan atau dikumpulkan sehingga dia jadi Allah, dan hamzah kat tengah tu digugurkan. Misalan dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah dua pendapat tentang kalimat Allah. Bagaimana, apakah ia tercetak atau tidak. Sedangkan Allah, sedangkan kalimat Allah, dia adalah mengisyaratkan kepada nama Allah yang maha kuasa, yang maha agung. Yang mana tidak ada mana-mana atau satu pun selain Allah yang boleh dipanggil Allah. Tidak ada. Kerana hanya Allah sahajalah yang berhak dinamakan dengan nama Allah. Nama Allah yang maha agung. Allah. Ini dia, hadirin wal hadir afidakumullah. Sebab itu kalimat Allah ini adalah suatu kalimat atau kalimat yang sangat-sangat suci dan sangat-sangat murni, yang wajib kita pertahankan. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Salah satu kecelaruan yang besar apabila dianggap bahawa harus atau boleh Allah ini diletakkan pada orang lain atau pada makhluk selain daripada zat Allah SWT yang maha kuasa. Ini adalah suatu perkara yang tidak benar dan boleh menyebabkan kecacatan di dalam akidah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah nama Allah. Lalu bila kita berbicara tentang memulai pengajian ini bismillahi dengan menyebut nama Allah, maka selanjutnya diteruskan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apakah itu Ar-Rahman? Dia adalah nama Allah dari perkataan Rahimah. Rahimah iaitu bermaksud pemurah. Rahim. Rahimah. Tapi dia Rahman dengan memiliki makna yang lebih sangat dan juga lebih terbuka, lebih luas daripada Rahim yang kita akan syarahkan sebentar lagi. So, Rahman ini dia bermaksud pemurah dalam erti Allah Subhanahu wa Ta'ala pemurah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Sama ada di kalangan yang beriman maupun yang tidak beriman. Ini. Jadi maksud dia apa? Sebab itu terjemahan dia, kalau ulama dulu yang lama-lama dia terjemahkan Allah yang maha pemurah di dunia dan akhirat. Maksud di dunia misalnya dia orang yang bukan Islam dan lain-lain, kan? Allah maha pemurah. Di akhirat berarti orang yang beriman nanti di akhirat mendapat rahmat Allah, masuk ke dalam syurga. Tapi kalau orang yang bukan Islam, yang tidak beriman, dia tidak masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana rahman tersebut hanya di dunia dan bagi yang di akhirat. Sedangkan yang di akhirat mereka yang tidak beriman, wal aqibatu lil muttaqin, yang diperuntukkan ke dalam syurga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Misalan dia, hadirin wal hadir hafizakumullah. Sebab itu di dalam satu hadis, dan hadis ini dijadikan sebagai hadis musalsal bil awaliyah, dinamakan sebagai hadis musalsal bil awaliyah, adalah hadis yang pertama sekali disebutkan atau diajarkan oleh para ulama kepada murid-murid mereka. Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Ini Ar-Rahimuna, orang-orang yang banyak berbelas kasih
yarhamur rahman. Jadi mereka dirahmati oleh Allah SWT. Ar-Rahman itu maksud dia Allah. Yarhamuhum maksud dia Allah merahmati mereka. Irhamu man fil ardi. Maka kalian semua sayangilah yang ada di bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Nescaya yang ada di langit akan merahmati kalian semua. Ini hadis tersebut dipanggil hadis musalsal bil awaliyah. Yang mana dalam tradisi ulama atau tradisi para penuntut ilmu di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, di UC Al-Qarawin, di UC Al-Azhar Al-Sharif, di Zaitunah, dan ahli-ahli hadis yang cinta akan turas dan ilmu dan heritage dan khazanah, seperti juga disebut oleh salah seorang tokoh yang baru saja datang ke Malaysia baru-baru ini, Al-Muhaddis, seorang ahli hadis dari Universiti Al-Azhar Al-Sharif, iaitu Syekh Usamah As-Sayyid Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Dia sendiri berkata, bagi penuntut ilmu, hadis yang pertama sekali memulai pengajian ini dan untuk dibacakan dan diriwayatkan kepada mereka adalah hadis Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Ini itu hadis tersebut. Hadis musalsal bil awaliyah. Yarhamuhur Rahman. Jadi Allah SWT merahmati mereka. Irhamu, maka kalian semua rahmatilah. Maksud dia, kalian semua berilah kasihan orang atau zat yang ada di bumi ini. Yarhamkum atau yarhamukum. Ini ada bacaan dia, ada beberapa jenis, dan secara nahu tu boleh, kan? Kerana dijazmkan kerana jawab dan lain-lain. Yarhamkum man fis sama, iaitu yang ada di langit akan merahmati kalian semua. Di sini yang dimaksud yang ada di langit, bukan kata Allah ada di langit, maksud dia malaikat dan lain-lain akan mendoakan dan memberi belas kasih kepada kita yang ada di bumi ini. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah habis ini kita akan syarahkan bahagian kedua dan kita buka pada Q&A. Terima kasih. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan untuk waktu ini, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan jangan lupa bersama para pendengar, boleh dapatkan kitab ke arah pemerkasaan akidah Islam di Alam Melayu, Al-Aqidah Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi ini. Boleh hubungi 0192380466 Encik Johari untuk mendapatkan diskaun yang menarik, insya-Allah. Dan untuk bersama para pendengar, kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi info isu. Melampau di dalam mengerjakan sesuatu yang telah disyariatkan bukan berpunca daripada akidah yang salah, bukan berpunca daripada akidah yang rosak, tetapi adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang ibadat itu sendiri. Kerana dia bukan hasil daripada kefahaman yang salah, sebab iman dan juga amal perkara yang bukan saling melengkapi ataupun bukan perkara yang bersangkut paut. Seseorang yang beramal bukanlah bermaksud dia beriman. Seseorang yang beriman bukan bermaksud dia beramal. Jadi kita tak boleh nak ukur iman ataupun rosaknya akidah dengan amalan. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan ibadat itu adalah
hasil sahaja daripada keberimanan seseorang. Bukan bermaksud dia tak sembahyang, dia tu kafir, bukan. Okay? Jadi adalah natijahnya disebabkan salah faham di dalam agama ataupun hukum hakam. Sering kita terlepas pandang Apa yang kita terlepas pandang bahawa bila kita telah menunaikan haji, kita kata dah sudah-sudahlah. Sedangkan sepatutnya setiap masa kita berdoa pada Allah bagi orang yang telah menunaikan haji agar berdoa pada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan dalam ibadah haji dulu itu, ya Allah. Walaupun mungkin daripada 10 tahun yang lampau, mungkin ada orang pergi 20 tahun yang lampau, tetapi tanpa henti dia kena minta pada Allah, minta lagi pada Allah. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab Nabi menyebutkan bagi haji yang Allah terima, tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga Allah. Sebab syurga ni Masya Allah, kita rasa benda yang tertinggi, tetapi sebenarnya benda yang terendah daripada bawah sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang mengerjakan haji, dia disayangi oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita dah pernah mengerjakan haji, jangan kita kata saya dah pergi 10 tahun, punya tahun ni tak ada kena-mengena. Jangan pernah berhenti berdoa agar amal kita itu diterima oleh Allah. Kota Baru 89.8 FM. Inspirasi info Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Dan untuk bersama para pendengar boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang membincangkan tentang mukaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wusta. Dan bersama doktor masih lagi ada tafsiran untuk Bismillahirrahmanirrahim sedikit lagi, dan insya-Allah selepas ini kita boleh jawabkan soalan daripada para pendengar. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah jelas tadi makna Ar-Rahman, iaitu meliputi di dunia dan di akhirat. Maka yang kedua Ar-Rahim. Apakah beza Ar-Rahim dan Ar-Rahman? Ar-Rahman ini lebih umum, syumuli, meliputi semuanya. Tapi bila Ar-Rahim, maka dia diperuntukkan hanya kepada yang ada di akhirat. Maksud dia, nama Ar-Rahim iaitu penyayang tadi. Sebab itu diterjemahkan dengan penyayang. Yang pertama pemurah. Pemurah maksud dia kepada semua, sama ada beriman atau tidak beriman. Allah SWT pemurah, Allah SWT bagi dia. Tapi bila Allah SWT Ar-Rahim, namanya Ar-Rahim, dia memberi erti penyayang. Penyayang ini hanya di akhirat sahaja. Jadi maksud di akhirat adalah kerana hanya orang yang beriman yang mendapatkan rahmat Allah. Dan orang yang tidak beriman tidak mendapatkan rahmat Allah di akhirat kelak. Maksudnya mereka tidak akan diampunkan oleh Allah dan tidak akan dikeluarkan daripada api neraka, kerana wal aqibatu lil muttaqin. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan, iaitu mendapatkan syurga tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Ar-Rahim ni lebih kecil skop dia, maksud dia yang terkena dibandingkan Ar-Rahman. Walaupun dua-dua sama ada Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, kedua-duanya termaktub di dalam maksudnya Rahman dan Rahim ni dua-duanya berasal daripada root word yang sama, iaitu Ra, Ha, Mim, tapi memiliki iaitu skop atau memiliki ruang lingkup yang berbeza. Kerana ini yang berdasarkan apa yang diketahui daripada syarah yang diberikan oleh ulama-ulama ahli sunnah jemaah di dalam kitab-kitab mereka, terutama seperti di dalam kitab
iaitu syarah kepada al-asma al-husna, iaitu syarah kepada iaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah Banda Din, ya kita boleh lanjutkan soalan. Ya, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan untuk waktu ini, soalan para pendengar di WhatsApp kongsi 0112900404 dan juga bersama di YouTube Wikim Media, ada yang bertanya, Doktor, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, kenapa Allah biarkan ada pembunuhan dan kekejaman serta kemiskinan di dunia ini? Bagaimana, Doktor? Ada pencerahan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jangan kita hamba Allah Subhanahu wa taala ini merasa ini hak aku, Allah tak boleh ambil. Jangan. Kita ini makhluk. Jadi kalau kita dah tahu perkara tersebut, segala sesuatu ini adalah milik Allah SWT juga, yang namanya kepemilikan adalah terserah Allah SWT sebagai pemilik perkara tersebut untuk melakukan apa yang dia sukakan. Contoh dia, tuan-tuan, saya ada buku. Buku ni buku saya. Saya tak berhati dengan buku ni. Contoh dia, misalan dia. Tapi bukanlah buku tadi. Buku lain lah misalan dia. Contoh dia. Buku ni. Ada buku ni. Lalu tak puas hati dengan buku ni. Misalan dia. Maka terserah saya nak buat apa dengannya. Misalan dia, saya ada kertas. Saya nak lukis. Terserah saya nak lukis apa. Saya tak puas hati dengan harta saya. Saya nak bakar dia. Terserah saya lah. Itu harta saya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memiliki segala alam dan segala isinya. Maka terserah dia nak buat apa. Kenapa dia buat pembunuhan kekejaman? Terserah Allah. Dia memilih untuk buat itu hak dia. Bukan kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dipertanya apa yang diperbuat. Mereka yang akan dipertanyakan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah jelas tu. Jelas, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Ada satu soalan lagi pada waktu ini bertanya, Doktor, kalau kita lupa bismillah, bolehkah kita ucap setelah buat pekerjaan tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri contoh mudah. Makan. Kita disunatkan nak makan tu, sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada doa makan. Kalau kita lupa baca doa makan, kalau kita lupa baca bismillah ketika nak makan, tengah-tengah makan kita disunatkan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, iaitu dengan menyebut nama Allah pada awalnya dan pada akhir. Ni. Cuma ulama kata, kalau terlupa dekat awal, terlupa dekat tengah, dah habis makan, teringat, ya Allah, aku lupa baca bismillah tadi. Apakah ada bacaan bismillah ketika ini? Jawabnya tidak ada. Sebab apa? Sebab dah habis dah pekerjaan tersebut. Means pekerjaan tersebut tu adalah faitah. Faitah tu means finish. Once dia finish, bila dia dah habis pekerjaan tersebut, maka dia tidak, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak disunatkan lagi untuk baca bismillah untuk pekerjaan yang tadi. Tapi tak dosalah, kerana bismillah ini sunat. Cuma adabnya, dianjurkan untuk kita melatih diri kita pada setiap perbuatan yang baik, kita dahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada perkara, tapi perkara baik, cuma Rasul SAW mengajarkan doa dengan sirat lain. Tapi dengan basmalah juga. Seperti orang nak tidur. Doa tidur, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika
amut, kan? Bismika, dengan namamu. Allahumma, oh Allah, ahya, yang menghidupkan, wa bismika, dengan namamu, amut, aku mati, kan? Ini. Jadi maksud dia apa? Maksud dia doa tersebut, nak tidur pun doa dia adalah seperti basmalah, cuma dengan sigat yang lain. Diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka insya-Allah kita lazimi amal ibadat tersebut, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi untuk waktu ini. Bertanya doktor, apakah yang dimaksud dengan merahmati yang ada di bumi? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tadi disebut sebagai hadis awaliyah birrahmah atau hadis musalsal yang diriwayatkan secara musalsal. Musalsal itu apa? Musalsal itu adalah budaya hadis yang sambung menyambung seperti keadaan itu. Jadi contoh dia, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada satu sahabat. Sahabat itu mengkhabarkan kepada sahabat lain. Sahabat pada tabi'in. Tabi'in mengkhabarkan kepada tabi'in. Dengan bentuk yang macam tu. Contoh dia, hadis pertama yang didengarkan adalah hadis awaliyah birrahmah. Setiap kali saya jumpa, contoh dia, katakanlah orang ni, contoh dia jumpa syekh. Dia pergi ke satu daerah, cari ulama hadis di situ. Maka dia nak ambil hadis. Syekh nak ambil hadis daripada engkau. Syekh tu pun mulai dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Ini hadis yang pertama yang diriwayatkan. Terus muslim nama dia musalsal. Lalu hadis musalsal ini, bila dia kata irhamu man fil ardi, dia menyuruh untuk kita berbelas kasih dengan yang ada di bumi. Sama ada kita belas kasih dengan sesama muslim, dengan saudara mara kita, dengan keluarga kita, dengan sesama ikhwan muslim, kita punya saudara-saudara muslim kita. Maksud dia kita punya kawan-kawan yang muslim ini. Dan ataupun kita berbuat kepada yang bukan Islam juga. Kita berbaik dengan mereka. Kerana rahmatan lil alamin. Rasul diutuskan rahmah kepada sekalian alam. Begitu juga kita bersikap baik dan rahmah kepada mana? Kepada binatang contohnya. Kan? Sebab itu disunatkan, diperintahkan ketika melakukan korban atau ketika menyembelih, pastikan menyembelih zabhun tersebut, sembelihan tersebut dengan cara yang paling tidak sakit, yang tidak lama dan sekejap langsung. Kan, hadir wal hadra hafizakumullah. Ini adalah semua salah satu manifestasi penzahiran menunjukkan rahmat yang ada di bumi ini. Orang yang merahmati yang ada di bumi ini, Allah SWT merahmatinya. Para malaikat yarhamukum ma fis sama, iaitu para malaikat akan mendoakan kita, kan, dan lain-lain. Hadirin wal hadra hafizakumullah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir untuk tajuk petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita pada petang kali ini adalah menjelaskan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan maksud iaitu kita memulai mengaji kitab ini dengan basmalah atau dengan nama Allah yang Maha Pemurah di dunia dan akhirat dan Maha Pemurah di akhirat sahaja. Itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita kesimpulan kita dapat pada pagi hari ini iaitu kita dituntut untuk sentiasa bersifat dengan sifat rahmah, penyayang, pengasih, yang saling berbelas kasih sesama makhluk. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Baik, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak Dr. Aiman Al-Akifi atas pertemuan untuk petang ini. Dan bersama para pendengar, jangan lupa dapatkan kitab
Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta daripada pegawai pemasaran kami, Encik Johari 0192380466. Ada diskaun menarik untuk anda. Dan di hari terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kullu man fil kauni hamu fika ya bahil jabir